Hai, Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel. Dalam malam Anchor kali ni aku nak kongsikan dengan korang sebuah pengalaman menarik. Bukan pengalaman aku, tetapi pengalaman daripada salah seorang pengikut aku di TikTok. So, kalau korang ada kisah seram, korang boleh DM aku, di mana korang boleh DM aku dekat TikTok ataupun Instagram. Ceritakan kisah korang, pengalaman korang, and insyaAllah aku akan kongsikan dalam segmen Malam Anchor. Jadi sebelum aku mulakan kisah seram si Haikal ni, aku harap korang dah bersedia dan baca ayat pelindung, sebab aku tak bertanggungjawab jikalau ada sebarang masalah sepanjang korang dengar cerita pada malam ini. So tanpa lengah masa, kita teruskan dengan kisah seram. Kisah yang aku nak kongsikan dengan korang pada malam ni berlaku sewaktu Haikal bersama kawan-kawan dia masih lagi menuntut di sebuah college di area Karak. Aku tak boleh bagi tahu college apa. Dan diorang dapat menyewa satu rumah kedai, di mana rumah sewa ni bersambung dengan satu kedai makan. Jadi dikatakan sewaktu Haikal nak masuk dalam rumah ni, Haikal jumpa tuan rumah dan tuan rumah mengatakan rumah ni dah lama kosong. Maybe aku rasa Haikal dengan kawan-kawan dia ambil sebabkan berdekatan dengan kolej diorang dan juga harga yang agak murah. Menurut tuan rumah, rumah ni dah lama tak ada penyewa, dan penyewa sebelum tu adalah pelajar yang dikatakan agak nakal. Sebabkan diorang selalu bawa masuk keluar perempuan, buat aktiviti yang tak berfaedah, hisap ganja lah apa semua. Kita pun tahu benda-benda makhluk halus ataupun jin ni memang teramat suka untuk menghuni sebuah rumah yang dikatakan kotor, yang dikatakan banyak aktiviti yang tak berfaedah. Jadi aku harap kisah pada malam ni, aku harap korang dapat pengajaran di atas apa yang berlaku sewaktu Haikal duduk di rumah sewa Karak. Kejadian pertama berlaku terhadap diri Haikal sendiri sewaktu dia duduk dekat rumah sewa dia ni. Rumah sewa dia ni mempunyai 5 bilik sederet, ada satu ruang tamu dan juga dapur di bahagian belakang. Jadi setiap bilik tidak dikongsi, so diorang stay setiap bilik seorang. So Haikal berada di bilik nombor 2 dan kawan-kawan dia berada di bilik nombor 3, 4 dan 5. Bilik nombor 1 ni kosong lah. Jadi pada malam kejadian adalah hari Sabtu, di mana bila hari Sabtu selalunya Haikal cakap dia akan tidur lambat, sama ada buat kerja ataupun dia nak layan movie. Sebab sebagai pelajar kita ada weekend je untuk kita merasa untuk tidur lambat sikit, enjoy sikit kan. Sedang dia nak tengok movie di atas katil. Bilik Haikal ni betul-betul pintu dia, kalau daripada katil dia boleh nampak area ruang tamu. Dan kebetulan bilik Haikal dia tak boleh tutup pintu sebab tuan rumah belum lagi masukkan tombol pintu. So dia terpaksa biarkan pintu bilik dia terbuka. So katil si Haikal ni memang berhadapan dengan pintu bilik dia. So dia memang boleh nampak jelas area ruang tamu. Pada malam tu sedang Haikal baring dekat atas katil dia untuk tengok movie. Jam dah menunjukkan pukul 2. Sewaktu dia tengah layan tengok movie, tiba-tiba dia stop sebabkan hati dia rasa tak sedap. Beberapa kali dia nampak seolah-olah macam ada orang melintas di depan pintu bilik dia, ke kiri dan ke kanan. So Haikal pun kuatkan hati. Dia fikir, oh, boleh jadi kawan-kawan aku bangun ke? So dia pun try lah tanya. Dia pun try jerit, Weh, korang bangun ke? Tak ada sahutan. Senyap je. So Haikal pun fikir tak apalah, maybe silap mata. So dia pun teruskan layan movie. Dan pada pukul 3 lebih, sedang dia syok layan movie, tiba-tiba Haikal perasan ada susuk tubuh hitam tinggi, yang betul tinggi, daripada kiri betul-betul berjalan secara perlahan dan berhenti di tengah-tengah pintu bilik si Haikal ni. Dan susuk tubuh hitam ni dikatakan tepat memandang ke arah si Haikal yang tengah
tengok movie atas katil. Jadi pada malam tu bila Haikal nampak, Haikal terus istighfar, astaghfirullahalazim, sebab ini adalah pertama kali dia nampak jelas makhluk hitam yang betul-betul besar dan tinggi ni pandang ke arah dia. Jadi Haikal dengan takut dia terus selubung, dia baca ayat kursi dan juga Al-Fatihah berulang-ulang kali sebab dia terlalu takut dan dia tak percaya apa yang dia nampak. Lepas hati dia dah tenang, perlahan-lahan dia buka balik selimut untuk tengok, and benda tu dah tak ada, guys. Jadi esoknya Haikal berkongsi dengan kawan-kawan dia apa yang dia alami pada malam tu. Dan kawan-kawan dia cakap, maybe kau salah mata lah Kal, aku rasa. Maybe kau penat sangat kot. So Haikal pun rasa, okey lah, tak apalah, maybe betul, maybe mainan perasaan dia je yang lebih kan. So Haikal pun biarkan. Dan Haikal fikir kejadian tu hanya berlaku pada malam tu. Tapi tak, guys. Kejadian tu pada malam kedua pun dialami juga oleh dia dan juga kawan dia. So malam kedua ni Haikal dengan kawan dia yang seorang ni borak lah. Dan malam tu borak agak panjang, gosip sikit, cerita pasal awek lah apa semua di area ruang tamu. So sewaktu diorang berdua tengah berborak, and position dia, Haikal duduk berhadapan dengan kawan dia. So kawan dia menghadap ke arah dapur di belakang Haikal. So sedang syok diorang biarkan lampu ruang je, lampu lorong je buka, lampu dapur dan lampu ruang tamu diorang memang biar tutup sebab nanti terang sangat. So sewaktu diorang sedang rancak berborak pada malam tu, dan Haikal cakap malam tu pun tak adalah nak cakap lewat sangat. Diorang borak sampai pukul 1 lebih macam tu. Diorang tengah borak, duduk di ruang tamu tu. Beberapa kali Haikal ni perasan mata member dia kerap pandang ke arah dapur. Jadi Haikal pun tegur lah, "Weh, Val tu, kau asyik pandang dapur Val." And member dia ni pun, first member dia cakap, "Oh tak ada. Aku just tengok je." Lepas tu diorang pun okey lah, tak apalah, teruskan berborak. Dalam 10-15 minit, tiba-tiba member dia sedang Haikal bercakap ni, tiba-tiba member dia terus potong. "Weh, jap, Kal, kita borak dalam bilik kau jom." Haikal pun jadi pelik sebab member dia macam gelabah gila, and terus ajak si Haikal ni masuk bilik si Haikal, borak dekat dalam bilik. So Haikal pun tanya, "Oi, kau okey tak? Val tu?" "Jom lah Kal, kita borak dalam bilik lah. Esok aku cerita. Jom lah kita gerak tu." Jadi Haikal ni pun tak nak fikir panjang, dia pun ajak kawan dia untuk sambung borak di dalam bilik. So keesokan harinya, si Haikal ni datang balik dekat member dia and tanya, Apa yang berlaku? Apa hal kau suruh sambung borak dalam bilik kan?" Barulah si Haikal ni tahu apa yang berlaku dan apa penyebab yang menyebabkan member dia cakap sambung borak dalam bilik. Sewaktu diorang tengah berborak di area ruang tamu, beberapa kali kawan si Haikal ni nampak di area dapur dekat tingkap seolah-olah ada susuk tubuh perempuan yang berpakaian putih. Aku memang cerita. Di area dapur di bahagian tingkap, beberapa kali kawan si Haikal ni perasan macam ada susuk tubuh perempuan berpakaian putih berdiri tepat memandang ke arah si Haikal dan juga kawan dia. Awal-awal tu member dia fikir ada pokok ke, sebab betul-betul belakang dapur diorang ni hutan. So member dia ingat, tak mungkin ada perempuan berdiri kat luar tingkap. Sebab tu member dia biarkan dulu. Tetapi bila tengah borak tu member dia tengok benda tu, barulah member dia perasan yang benda tu ada sepasang mata berwarna merah, and dia tak senyum, tapi dia hanya memandang si Haikal ni yang tengah duduk berborak di ruang tamu. Jadi member dia ni pun bila nampak, member dia terus ajak si Haikal masuk ke dalam bilik, sebab member dia takut kalau benda tu masuk ke dalam rumah. Jadi pada malam kedua tu, bila member dia dah kena, si Haikal ni pun dah kena, diorang pun dah mula fikir, diorang pun dah duduk ramai-ramai, dah mula fikir, okay, kita kena do something kat rumah ni. Diorang pun fikir, okay, macam ni lah, why don't kita
Tak payah tidur asing, kita tidur sekali. Pada malam ketiga, diorang pun decide ramai-ramai lepak di bilik si Haikal, di bilik nombor 2, bilik Haikal lah. Malam ketiga tu diorang plan, okey lah, jom lah kita ramai-ramai, sebab kita lama lah tak dengar. Kalau korang biasa dengar Misteri Jam 12, itu memang legend. Daripada aku sekolah lagi aku dah start dengar dah. Misteri Jam 12 ni banyak kongsi kisah-kisah seram jugalah. So diorang decide nak duduk ramai-ramai dalam bilik, okey, dan dengar lah balik Misteri Jam 12. Tapi si Haikal ni memang jenis tak berminat sangat. So Haikal decide, member-member dia duduk dekat bawah, Haikal duduk atas katil dia sambil main game, main phone macam tu lah. Dan sebelah katil si Haikal ni ada tingkap yang menghadap keluar. Luar tu hanyalah semak samun hutan. Jadi sewaktu member diorang ni sedang dengar, si Haikal sedang syok main game atas katil, tiba-tiba Haikal macam terdengar bunyi seretan umpama orang pakai slipper dan seret di atas simen. Ke kiri, ke kanan. Apa? Macam PKP pula aku rasa. Kesana, ke sini, 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 kesana, ke sini. Jadi bila beberapa kali Haikal perasan bunyi ni seakan-akan bunyi orang pakai slipper seret di luar tingkap dia, ke kiri ke kanan, Haikal biarkan lagi. Tetapi yang buat Haikal melompat terus pergi ke arah member dia, sebabkan bila bunyi tu seolah-olah macam orang yang tengah resah. Makin laju bunyi dia, daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi Haikal ni pun terus lompat daripada atas katil, pergi sebelah member dia, dan Haikal cuit member dia yang sedang dengar Misteri Jam 12 ni lah. Member dia pun terus, oi, apa hal? Haikal pergi kat telinga member dia, and Haikal bisik, weh, aku rasa benda tu dah datang doh. Member dia bila dengar je Haikal cakap macam tu, member dia terus suruh diorang off Misteri Jam 12 dan ramai-ramai duduk senyap untuk dengar. Dan terbukti apa yang Haikal cakap tu betul, sebabkan diorang semua dengar bunyi seretan kaki di luar tingkap bilik si Haikal ni. So bila gangguan tu dah makin teruk, setiap hari ada je yang kena. Selama seminggu tu, jadi diorang decide untuk buat solat hajat, untuk buat bacaan Yasin, bersihkan balik rumah tu. And Alhamdulillah Haikal pun cakap finally gangguan tu dah makin berkurangan, dan diorang pun dah tak ada lah alami kejadian-kejadian pelik. So apa yang Haikal cakap, pengajaran dia sepanjang dia stay dekat rumah tu adalah kita kena selalu baca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama rumah yang pernah dihuni oleh beberapa orang yang ada sejarah, yang kita tak tahu orang bawa masuk apa, benda kotor ke apa dalam rumah tu. Kita kenalah jangan tinggal solat. Dan pelindung kita adalah ayat kursi. Dan kita kena fikir, tak kisahlah apa sahaja gangguan, kita kena yakin yang kita hanya perlu takut kepada Allah sahaja. Jadi itulah 3 pengalaman yang seram yang dialami oleh si Haikal ni bersama kawan-kawan dia sewaktu diorang menyewa sebuah rumah di area Karak. So aku harap korang terhibur, dan aku pun nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada si Haikal. Kau berjaya buat aku meremang weh. So cerita kau memang terbaik. And kalau korang sama juga ada pengalaman macam si Haikal ni ataupun lebih seram, korang boleh DM aku di TikTok ataupun Instagram. Jangan malu-malu, ceritakan pengalaman korang, and boleh jadi aku kongsikan dalam Malam Anchor di episod yang akan datang. So thank you guys for your support. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi korang semua memang mantul lah. So aku doakan korang supaya stay safe, stay healthy. Kita kena lawan COVID ni sehabis boleh. So I will see you again.